Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana ambil masa untuk menonton siri realiti Hartanah versi Movement Control Order. Kenapa saya tutup mulut tapi saya tak pakai mask? Sebenarnya saya nak tunjuk bukti yang saya dah 10 hari tak keluar rumah berjumpa dengan manusia dan itu adalah satu perkara yang baiklah untuk saya. Sebab tu sekarang ni saya tengah bercakap dengan kamera. Kali ni saya nak cuba explain kenapa Bank Negara decide untuk bagi instruction kepada semua bank supaya bagi penangguhan bayar loan selama 6 bulan. And then yang peliknya, semua bank cuba comply dengan instruction Bank Negara tu. Kenapa jadi sampai macam ni? Diorang ni tak rugi ke buat macam tu? Ataupun diorang ni dah hilang akal? Ataupun saya sendiri yang dah hilang akal? Siapa saya? Saya Syafiq Mazri. I'm nobody but let's talk about property. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, first of all, terima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang mendengar arahan kerajaan untuk duduk di rumah dan tidak keluar untuk membuat kerja gila cari penyakit. Anda yang duduk dekat rumah tu pasti tertanya-tanyakan kenapa out of sudden Bank Negara keluarkan moratorium untuk semua bank bagi penangguhan bayar loan selama 6 bulan. Jawapan dia adalah sebab government cuba untuk elakkan the Great Depression berlaku. Okey, sekarang semua orang dah tahu jawapan. Okey, jawapan saya tu sebenarnya based on personal assumption sahaja. Apa yang saya nak cerita lepas ni adalah more towards conceptual dan saya tak ada data ataupun fakta untuk back saya punya argument sebab saya ni bukannya penilik nasib. Benda ni belum terjadi lagi. Sebelum kita start, apa kata kita belajar basic ekonomi sikit. Saya nak ajar 3 benda saja yang saya rasa penting untuk back saya punya argument tadi. Transaction ni adalah perbelanjaan ataupun spending of income kepada barangan ataupun good. Transaction ni boleh terjadi sama ada dalam bentuk cash ataupun kredit. Dan ekonomi ni sebenarnya terbina daripada transaction tu sendiri. Kalau kita cuba bayangkan ekonomi ni adalah bangunan, transaction ni adalah batu bata yang membina bangunan tu. Sebab apa? Sebab one man spending is another man income. Transaction yang berlaku daripada income A kepada barangan B akan menjadi income baru untuk B. Dan B pula akan menggunakan income dia untuk belanja barangan lain. Begitulah seterusnya sehingga satu ekonomi terjadi. Productivity ni adalah bahasa ekonomi untuk kerja. Daripada kerja inilah kita boleh dapat income. Secara logiknya, lagi banyak kita buat kerja ataupun kita lebih produktif, lagi banyak income yang kita boleh dapat. Dan bila kita boleh dapat lagi banyak income, lagi tinggi jumlah kredit yang kita boleh buat. Ataupun dalam bahasa lain dia, lagi senang kita nak dapat loan daripada bank. Ekonomis biasanya akan ukur productivity ni dalam bentuk employment rate. Kenapa kita kena ukur productivity ni? Sebab lagi tinggi productivity kita, lagi banyak income yang kita boleh buat, lagi tinggi amount of spending kita. Dan kalau kita cuba relate balik kepada prinsip sebelum ni, one man income is another man profit, lagi tinggi amount of spending A kepada B, lagi tinggi income B. Dan lagi tinggi income B membuatkan B spend lagi banyak dengan C. C pula ada kemungkinan akan teruskan nature of transaction yang sama. Dekat sinilah kalau anda perasan, ekonomi kita sebenarnya sedang meningkat dengan peningkatan productivity. Depression dalam economic punya term ni dia tak sama macam psychological punya depression. Dia ada sikit kena-mengena tapi dia punya cost dia tak sama. Kalau kita ambil balik cerita pasal transaction tadi, satu transaction boleh berlaku sama ada dalam bentuk cash ataupun bentuk kredit. Katakanlah A dan B buat satu transaction dalam bentuk kredit. Bagi barangan yang A dapat, dia adalah liability. Bagi kredit yang B dapat, dia adalah asset yang mana satu hari nanti dia akan ditukarkan kepada cash yang akan menjadi income kepada B. Katakanlah bila sampai waktu nak bayar hutang tu, B decide untuk tak nak bayar dan lari. At that point of time, liability ataupun barangan B tu ada kemungkinan dah jadi baja dah pun. Kredit yang B anggap sebagai asset yang boleh jadi income dia, tiba-tiba boleh hilang sekelip mata. So kalau anda berada pada tempat B, apa yang anda rasa? Anda mesti rasa bengang kan? Itulah yang dipanggil dengan economic depression.
Bermaksud aset yang dianggap ada value, tiba-tiba satu hari nilai dia hilang macam tu saja. Terima kasih kepada semua anak murid sebab bagi perhatian. Sekarang kita nak cuba teropong untuk masuk kepada topik yang lebih halus lagi, iaitu microeconomics. Microeconomics ni adalah salah satu metod untuk monitor ataupun study pattern perbelanjaan seseorang. Sebelum pandemik COVID-19 ni berlaku, semua orang boleh bekerja. Bermaksud semua orang boleh ada certain income based on productivity masing-masing. Biasanya income ataupun gaji tu akan dibahagi-bahagikan untuk beberapa perkara yang penting. Antaranya untuk bayar loan rumah, loan kereta dan juga makanan. Saya tahu ada sebahagian gaji yang perlu dibelanjakan kepada benda-benda lain yang penting, contohnya telekomunikasi, pakaian ataupun fashion dan juga education. Tapi disebabkan mainan anak saya ni tak cukup, kita concentrate kepada 3 benda yang paling penting ni saja. Bila satu dunia dilanda dengan pandemik COVID-19 ni dan Prime Minister kita Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan restriction movement order pada 18 Mac 2020 yang sekarang ni ditukarkan kepada movement control order, lebih daripada majoriti rakyat Malaysia terpaksa duduk di rumah. Hanya beberapa pekerjaan sahaja yang boleh diteruskan. So, untuk kita yang dahulunya bekerja dan sekarang ni diarah oleh pemerintah untuk duduk di rumah, secara logiknya produktiviti kita menurun. Dan bila produktiviti kita menurun, so as income. Bagi kebanyakan orang yang hilang sumber pendapatan ataupun berkurangan, mereka akan masuk kepada survival mode yang mana income yang tinggal hanya akan dibelanjakan untuk meneruskan kehidupan sahaja, biasanya kepada makanan dan juga perubatan. Okey, sekarang ni adalah starting point yang mana saya akan cuba justify assumption saya yang Bank Negara keluarkan moratorium untuk halang the Great Depression. Bila seseorang tu tak boleh bayar installment ataupun default payment untuk beberapa bulan, bank terpaksa keluarkan order for sale ataupun perintah jualan ataupun lelong rumah tu dalam bahasa yang senang dia. Bagi yang tak tahu, bila bank lelong rumah, dia akan gunakan for sale value iaitu 70 to 80% daripada market value. In a normal punya market condition, akan ada orang yang boleh beli. Contohnya orang yang kaya ataupun orang yang nak buat investment ataupun orang yang dah lama ternanti-nanti untuk beli rumah. Tapi sekarang ni terlalu ramai orang yang tak boleh keluar bekerja. Bermaksud produktiviti seluruh Malaysia ataupun seluruh dunia merudum jatuh dan kemungkinan besar akan ada banyak lagi rumah yang akan dilelong. Benda yang berlaku next ni dia macam domino effect. Katakanlah dalam satu taman perumahan tu ada 3 grup owner yang besar. Grup yang pertama ni adalah antara owner yang terpaksa diberhentikan kerja dan rumah mereka terpaksa dilelongkan. Grup yang kedua ni adalah investor yang mana diorang sendiri pun tak duduk dalam rumah tu. Cuba bayangkan bila dia tahu market value aset dia tu menurun, apa yang dia akan buat? Dia akan pull off daripada investment dia. Sama ada dia cuba jual dengan harga yang murah mengikut for sale value ataupun lagi kurang, ataupun dia abaikan saja rumah tu. Yang tinggal sekarang ni adalah genuine owner yang mana beli rumah ikut market value dan masih lagi mampu membayar installment. Cuba anda bayangkan 2/3 daripada satu kawasan perumahan tu dijual menggunakan for sale value. Apa perasaan anda sekiranya anda antara owner yang genuine yang cuba membayar rumah ikut market value, tapi anda dapat tahu yang rumah anda sebenarnya nilai dia berkurangan daripada apa yang anda bayar. Ini adalah economic depression dalam bentuk scale yang lagi besar daripada tadi, yang mana dipanggil dengan nama The Great Depression. Masalah dekat The Great Depression ni bukannya kecil dan bukannya boleh recover dalam masa yang singkat. Mereka yang kena vacate rumah sebab kena lelong tadi akan jadi homeless. Mereka yang terpaksa diberhentikan kerja tadi akan jadi unemployed. Dan mereka yang masih lagi ada holding power untuk jaga aset-aset dia, realise yang aset dia tiba-tiba tak ada nilai. Ketiga-tiga implication ni membuatkan orang sangat marah dan akan explode, membawa kepada rusuhan yang sangat besar. Sebab itulah Bank Negara keluarkan moratorium untuk instruct semua bank tangguhkan kutipan installment daripada rakyat. Sebagai penutup, saya nak berterima kasih kepada 1% daripada rakyat Malaysia. Bukannya 1% yang kaya ni. 1%, kemungkinan besar 1% yang jadi frontliner dan juga badan-badan lain yang menjadi support system untuk menyelesaikan masalah pandemik dunia ni. Anda perlu kuat semangat dan jangan rasa terbeban.
disebabkan sekarang ni ramai orang yang tengah bercuti tapi anda je tengah bekerja. Tuhan ni maha adil. Sekarang waktu pandemik ni tengah berlaku, ekonomi kita berada dalam keadaan lumpuh, cripple, bedridden. Nanti bila pandemik ni dah selesai, semua orang dah boleh start bekerja balik, ekonomi kita akan start dalam keadaan tempang dan kemungkinan besar recession yang sangat dahsyat akan berlaku. Waktu tu anda akan bersyukur sebab anda antara golongan yang masih ada gaji untuk berbelanja meneruskan kehidupan. Berbanding dengan majoriti rakyat Malaysia yang kehilangan kerja. Semoga kita sebagai rakyat Malaysia saling bantu-membantu untuk selesaikan masalah ni. Sekian, Assalamualaikum.